Siap bekerja. Selamat datang, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua hadirin, penonton, rakan media yang sudi menghadiri sidang media kami. Tak lupa juga kepada rakan seperjuangan JPKK yang dikasihi iaitu rakan pekerja, pegawai pembersihan dan pengawal keselamatan. Salam perjuangan dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Tujuan sidang media kita pada hari ini adalah untuk mengumumkan inisiatif terbaru daripada jaringan pekerja kontrak kerajaan iaitu Sistem Aduan Pekerja ataupun akronimnya SIAP. SIAP merupakan satu sistem aduan pekerja di mana ia merupakan atas talian dan ia akan dikendalikan oleh sukarelawan dan aktivis hak asasi pekerja dari seluruh pelosok Malaysia. Hotline ini akan beroperasi 24 jam dan pengadu boleh membuat aduan ataupun meninggalkan pesanan. Kemudian aduan itu akan direkodkan dan akan diagihkan kepada koordinator SIAP yang terdekat untuk tindakan susulan. Sistem ini juga merupakan usaha sama di antara beberapa organisasi dan badan seperjuangan JPKK seperti Jaringan Rakyat Tertindas Jerit, Biro Pekerja Parti Sosialis Malaysia PSM dan juga Kesatuan Pekerja Swasta Hospital Kerajaan. Seramai 20 hingga 30 orang yang terlibat, aktivis yang terlibat dalam bantuan mengendalikan hotline ini. Jadi ribuan terima kasih kami ingin tujukan kepada penaja SIAP iaitu Atlantic Institute dan The Equity Initiative iaitu satu organisasi antarabangsa yang komited untuk keadilan sejagat atas sokongan tidak berbelah bagi kepada JPKK dan sistem aduan pekerja. Format sidang akhbar hari ini akan dimulakan dengan penjelasan oleh dua orang panelis kita dan kemudian akan disusuli dengan pelancaran simbolik video pendek ringkasan tentang sistem aduan pekerja SIAP. Selepas itu panelis ketiga kita iaitu penyelaras SIAP sendiri akan menerangkan dengan lebih terperinci tentang SIAP dan jika ada sebarang pertanyaan sila type soalan anda di ruang komen FB kami dan soalan daripada penonton dan media akan kami jawab di hujung sesi sidang akhbar ini. Jadi sebelum kita mulakan sidang saya ingin memperkenalkan penonton dengan barisan panelis kita pada hari ini. Bersama saya adalah 4 orang aktivis yang berpengalaman luas dalam kerja akar umbi isu pekerja. Yang pertama adalah wakil daripada penaja saudara Lachimi Dewi Doraisamy, seorang aktivis dan juga Senior Atlantic Fellow Health Equity for Southeast Asia. Yang kedua adalah daripada JPKK, dia mewakili JPKK sebagai penyelaras jaringan pekerja kontrak kerajaan dan seorang yang sangat aktif dan berpengalaman dalam mengendalikan isu-isu pekerja iaitu saudara Sivanjani. Kita juga amat bertuah kerana kita ada jemput wakil daripada Kesatuan Pekerja Swasta Hospital Kerajaan, saudari Yishan, iaitu Pegawai Perhubungan Perusahaan ataupun IRO, Industrial Relations Officer untuk kesatuan tersebutlah. Dan mereka antara kumpulan frontliner yang bekerja di hospital-hospital kerajaan. Dan tak lupa juga kepada panelis ketiga kita iaitu saudari Gita yang juga merangkap penyelaras sistem aduan pekerja SIAP, anggota yang paling utama dalam pengendalian sistem ini. Terima kasih semuanya kerana join kami. Jadi berbalik kepada panelis pertama kita iaitu saudari Lachimi. Sedikit pengenalan untuk saudari. Beliau merupakan pekerja sosial yang terlibat dalam menyokong perjuangan buruh ladang, miskin bandar dan pekerja kilang sejak tahun 90-an lagi. Melalui berbagai kempen lah seperti hak mengundi, gaji minima, pencarian suaka, asylum dan sebagainya. Kini dia terus menggunakan pengetahuan dan dorongannya untuk membantu sebagai Senior Atlantic Fellow Health Equity Asia Tenggara yang juga merupakan penaja SIAP. Terima kasih sudah hadirkan diri dalam sidang akhbar ini, saudari. Maaf saudari, saya rasa saudari lupa untuk unmute mikrofon. Okey, terima kasih saudara Daniel. Saya juga ingin mengambil peluang ini bagi pihak Atlantic dan Health Equity for Southeast Asia untuk mengucapkan terima kasih kepada tim JPKK yang berjaya membuat pelancaran hari ini. Ini adalah satu tugasan yang memerlukan komitmen yang tinggi dan kita harap siap, nama pun gempak, siap boleh menjadi satu platform untuk membantu golongan pekerja dari segi pengetahuan pengetahuan undang-undang dan hak.
So kembali kepada sebagai ahli Atlantik dan Health Equity Fellow, matlamat kami adalah ke arah masyarakat yang lebih adil, sehat dan inklusif ya. So Atlantik telah melancarkan satu dana khas untuk membantu komuniti terpinggir pada bulan Julai, terutamanya komuniti yang paling affected akibat daripada wabak COVID ni. So kita telah memohon dan berjaya. So walaupun jumlahnya kecil, jumlah dana tu kecil, tapi dia memberi satu kesan yang besar kepada kumpulan akar umbi ya, macam JPKK yang biasanya tidak ada banyak dana untuk buat kerja-kerja, lebih very independent. So kita berterima kasih kepada pihak Atlantic Fellow dan Health Equity for Southeast Asia. Saya juga ingin menerangkan dua tujuan utama dana ini adalah satu, untuk mewujudkan mekanisme aduan yang berkesan supaya pekerja yang tidak begitu tahu tentang hak atau undang-undang maupun proses membuat aduan itu boleh menggunakan platform ini. Lagipun bukan ramai pekerja di dalam union. Saya rasa private sector union kurang dari 3% sahaja. Lagi there are more and more informal sector workers sekarang yang ada. So langsung mereka tak ada kesatuan. So itu sebab saya rasa kami rasa mekanisme untuk membuat aduan itu penting ya. Dan yang kedua ialah untuk melatih lebih banyak aktivis untuk membantu dan memberi kaunseling kepada pekerja-pekerja yang tidak diwakili hak mereka, termasuk mengambil tindakan industri untuk pampasan ataupun pemulihan kerja. Dan kami rasa this is the right time. Ini adalah masa yang tepat untuk memulakan inisiatif ini. Sebab kita kawan-kawan akan dengar daripada panelis lain, salah satu sebab ialah pandemik. Ramai yang telah hilang kerja dan yang teruk kesan adalah kepada pekerja-pekerja yang low income workers yang di bawah RM2,000 dan sebagainya. Dan kita juga tahu yang banyak juga pekerja kontrak. Bila dia pekerja kontrak, dia juga macam terpinggir daripada beberapa benefits yang government bagi yang government mula masa COVID ni ya. Privilege tu macam mereka tak dapat just because mereka contract workers, mereka tak ada dalam database government. So ini perlu the government must look into all this matters lah. Dan kita rasa platform ini adalah satu measure sementara sahaja, tapi ia akan menjadi satu platform untuk mengumpul data dan juga untuk memberi satu measure untuk kerajaan menggunakan data ini untuk membentuk polisi-polisi yang boleh melindungi kepentingan pekerja, terutamanya contractual work system di mana macam cleaners, gardeners, maintenance workers di sekolah dan hospital. It's exploitative contract work system. Begitu juga dengan gig economy, ramai yang tak teratur, mereka bekerja informal. So kita harapan dari penaja dan juga kita sebagai aktivis adalah perlu ada satu undang-undang yang boleh menjaga kepentingan sosial pekerja-pekerja ini. Terima kasih saudara Daniel. Maaf atas gangguan teknikal tadi, saya terlupa nak unmute mic saya. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih kepada saudari Lachimi. Semoga harapan saudari tadi dapat direalisasikanlah dengan usaha daripada rakan organisasi yang terlibat dan juga tak lupa sokongan daripada para pekerja. Terima kasih. Tetamu kami yang seterusnya adalah penyelaras JPKK sendiri, Jaringan Pekerja Kontrak Kerajaan, iaitu saudari Sivaranjani.
beliau merupakan seorang aktivis yang sudah berpuluh tahun terlibat dalam perjuangan hak pekerja seperti tuntutan gaji minima, hak gaji migran dan juga penempatan suaka atau asylum bagi pelarian. Seperti yang hadirin tahu, pandemik COVID-19 telah mencetuskan krisis ekonomi yang membawa pelbagai kemudaratan kepada kaum pekerja. Dan saya pasti JPKK juga semestinya mengambil perhatian yang terperinci dalam kemerosotan hak pekerja dan peningkatan kes pencabulan hak pekerja, maaf. Jadi saya ingin menjemput saudari Sri Ranjani untuk menjelaskan apakah kesan COVID-19 terhadap kemerosotan hak pekerja dan mengapa JPKK mengambil inisiatif untuk menubuhkan SIAP ini. Dipersilakan saudari. Terima kasih saudara Daniel. Saya juga sebelum saya mula, saya juga minta maaf mungkin ada background noise sebab masa sekarang kena cari tempat untuk duduk buat meeting memang satu cabaran juga. Saya minta maaf, tapi saya cuba cakap sedikit kuat untuk anda boleh dapat apa yang message daripada saya. Salam perjuangan kepada semua pihak media dan juga para pekerja yang sedang menonton program ni. Kalau kita tengok sekarang, kita berada dalam satu keadaan yang sangat mencabar lah, di mana COVID-19 memberi pelbagai tekanan kepada kehidupan kita, terutamanya ramai para pekerja lah, majoriti pekerja di seluruh dunia dan juga khususnya di Malaysia. Memang kita tidak dapat dinafikan bahawa kita hidup setiap hari ini, kita tengah hidup dalam ketakutan bahawa kita juga akan menjadi salah satu mangsa bagi COVID-19 ini. Tapi selain daripada itu, secara besar, gambaran besar, lagi satu tekanan yang kita alami sekarang adalah tekanan dari segi ekonomi. Sebab ramai pekerja sekarang disebabkan oleh pandemik ini, ramai pekerja sekarang sedang hilang pekerjaan mereka. Kalau kita tengok trend kadar pengangguran sejak bermula PKP di Malaysia pada bulan Mac, kadar pengangguran negara pada masa itu berada pada 3.9% dan angka itu terus meningkat ke 5.0% pada bulan April dan juga meningkat secara mendadak pada bulan Mei pada 5.3%. Ini adalah satu tahap yang sangat tinggi ya. Kita juga nampak kadar ini pulih semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, tapi pemulihan itu bukanlah sangat besar. Kalau kita tengok pada bulan Jun, kadar pengangguran mula turun kepada 4.9% dan pada bulan Julai 4.7% dan juga Ogos 4.6%. Tetapi kalau kita bandingkan dengan kadar yang stabil iaitu 3.3%, di mana kita menganggap ini adalah kadar pekerjaan yang hampir penuh, kita masih belum capai ke tahap itu. Maksudnya keadaan masih tenat kalau kita tengok. So apa ini satu statistik. Satu lagi statistik kerajaan kata apa? Kalau kita tengok sekarang jumlah pekerja yang hilang kerja. Kerajaan punya statistik, Jabatan Statistik Kerajaan menyatakan jumlah pekerja yang hilang kerja adalah 741,600 orang. Di mana angka ini hanya diperoleh daripada sektor formal sahaja. Bagaimana pula dengan sektor informal? So kita tiada data. Kalau kita tengok JPKK, Jaringan Pekerja Kontrak Kerajaan, kita punya pekerja semua pekerja kontrak yang juga majoritinya juga berada di sektor informal. So kebanyakan orang yang hilang kerja ataupun menghadapi masalah di tempat kerja tidak direkod ataupun tiada data, tiada statistik. So angka ini masih kemungkinan besar lebih tinggi daripada apa yang ada dalam rekod kerajaan. Manakala MEF, Persekutuan Majikan Malaysia pula kata mereka telah buang lebih 2 juta pekerja. So ini adalah keadaan keseluruhan yang sekarang di negara. Dalam pandemik ini ramai majikan mengambil kesempatan, terutamanya sewenang-wenangnya membuang mereka dari kerja, potong gaji mereka walaupun mereka ambil semua Saya ingin meminta maaf kepada penonton kerana nampaknya saudari Sri Ranjani ada mengalami masalah teknikal sedikit di sebelah sana. Jadi saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengingatkan penonton untuk bertanya soalan sekiranya ada persoalan yang
masih belum terjawab tentang apakah itu siap, jangan segan-segan untuk komen di ruangan komen kami. Jadi sementara itu, kita cuba untuk tunggu si Belanjani kembali dapat connection. Dan sekiranya masih belum, saya ingin mengambil kesempatan ini pula untuk menjelaskan tentang apakah itu jaringan pekerja kontrak kerajaan. Kalau anda boleh tengok di sudut atas kiri saya, JPKK merupakan satu badan gabungan yang ada 20 NGO akar umbi yang banyak terlibat dalam isu-isu akar umbi seperti terutamanya isu pekerja lah, dan juga apa yang kami offer terhadap pekerja adalah perkhidmatan nasihat undang-undang dan juga kaunseling. Dan sekiranya kes pekerja terpaksa dibawa ke mahkamah, kami akan tolong selesaikan dengan mungkin memberikan khidmat guaman dan sebagainya. Jadi kita masih menunggu saudari Sri Belanjani untuk kembali connected. Okay, so saya rasa Daniel, saya ingat saya dah hampir habis dah jelaskan matlamat kita, kenapa kita perlukan sistem ini, sebab kan saya bagi banyak statistik dan banyak masalah yang pekerja hadapi sekarang ya. So mereka perlukan satu tempat untuk mendapatkan nasihat ataupun pandangan ataupun sokongan. So hari ini usaha kita ataupun inisiatif kita, saya rasa dia akan menepati matlamat itu. So itu yang saya cuba nak sampaikan di sini. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan tersebut walaupun a bit delayed. Daripada penjelasan statistik tersebut, saya rasa begitu ramai pekerja yang mendapat kemerosotan hak pekerja dalam suasana krisis kesihatan yang sama-sama kita hadapi. Tapi pelik kenapa hak mereka masih tidak diperjuangkan. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Sri Belanjani atas penerangan dan presentation tadi. Saya percaya yang barisan hadapan kita ataupun frontliner bekerja keras dengan ikhlas untuk melindungi rakyat awam. Namun pada bulan Jun lepas, rakyat Malaysia terkejut dengan keluhan resah daripada barisan hadapan kita sendiri, iaitu pembersih ataupun cleaner daripada Kesatuan Pekerja Swasta Hospital Kerajaan yang telah mengadu bahawasanya mereka telah ditindas oleh kontraktor mereka. Cleaner barisan hadapan ini ditindas dengan pelbagai salah laku lah, seperti tidak diberi topeng muka dan PPE, allowance khas tak dapat dan pelbagai lagi. Bukan saja mereka terpaksa lawan COVID, mereka juga terpaksa melawan majikan yang cuba untuk mementingkan keuntungan berbanding dengan kesejahteraan pekerja mereka sendiri. Saya percaya yang panelis seterusnya akan dapat merungkaikan masalah yang dihadapi oleh barisan hadapan kita sebentar lagi. Jadi sebelum itu, sebagai pengenalan, panelis seterusnya adalah diberi nama saudari Yishan. Dia merupakan aktivis yang juga merangkap pegawai perhubungan industri ataupun Industrial Relations Officer lah, IRO, untuk kesatuan tersebut. Beliau juga terlibat secara langsung dalam mengendalikan aduan dan kes pekerja barisan hadapan yang terlibat dalam penindasan majikan. Terima kasih saudari kerana sudi hadir bersama kami hari ini. Saya ingin menjemput saudari untuk menjelaskan sedikit mengenai kesan tidak langsung ataupun indirect COVID-19 terhadap pekerja barisan hadapan dan bagaimana yang telah saudari saksikan dan alami sendiri sebagai beberapa hari, dan bagaimana dia dapat membantu pekerja-pekerja barisan hadapan ini, bukan saja di pembersih di hospital tapi juga seperti di sekolah, di bangunan-bangunan kerajaan yang lain dan juga pengawal keselamatan. Dipersilakan. Terima kasih Daniel. Sebenarnya Daniel tadi sudah ada sentuh sikit lah apa yang saya nak cakap dah. Okey, tak apa. Tapi saya rasa apa kesan indirect COVID-19 terhadap pekerja-pekerja cleaner di hospital kerajaan. Saya rasa ada satu yang amat penting adalah majikan mereka mengambil kesempatan semasa MCO ini, sebab MCO ni masa MCO kami ada restriction kan, kita tak boleh rentas negeri, tak boleh keluar malam dan sebagainya kan. Dan dengan ada restriction yang macam ini, dia
majikan mengambil satu kesempatan ini untuk buat satu pemerasan kesatuan atau lebih dikenali sebagai union busting terhadap pekerja-pekerja atau ahli-ahli kesatuan pekerja swasta di hospital kerajaan. Ini adalah satu benda yang mereka memang ambil kesempatan, dan dengan itu mereka ambil kesempatan ini bahawa pihak kesatuan tak boleh turun padang untuk menolong mereka dan ahli pekerja. So inilah adalah salah satu impak yang amat penting dalam kesan yang indirect kepada pekerja-pekerja swasta. Selain daripada itu, ada lagi satu keselamatan pekerja tidak dijaga, terutamanya seperti PPE untuk pekerja-pekerja yang bekerja di ward COVID-19. PPE semua ini tidak disedia dengan secukupnya. Contoh, mereka kekurangan mask, topi mask, kekurangan sarung tangan dan berbagai PPE lah. So mereka tidak diberi secukupnya dan pekerja terpaksa guna PPE yang sama dan repeatedly use, guna lagi sekali, mungkin sarung tangan kena cuci dan lepas tu pakai balik. Itu sebenarnya adalah bukan saja menjejas keselamatan pekerja, dan sebenarnya ia juga memberi kesan yang amat teruk untuk keselamatan penyakit-penyakit atau sesiapa yang ada dalam hospital. Dan bukan sahaja itu, ada pekerja juga mereka ada close contact dengan pasien-pasien COVID-19 dan mereka tidak dibenarkan sama ada membuat saringan COVID-19 atau kuarantin di mana-mana kawasan. Semasa mereka sudah dapat tahu mereka ada close contact dengan pasien COVID-19 atau suspek COVID-19, mereka melapor kepada majikan. Tapi majikan bagi tahu mereka tidak dibenarkan buat itu saringan COVID-19 dan tidak boleh kuarantin sebab mereka takut kalau dia buat saringan COVID-19 dan dia dapat COVID-19 positif, dia akan dipaksa kuarantin dan tak ada orang lah ganti kerja dia. Itulah alasan majikan. Itu satu bagi pihak kami rasa ini adalah satu perkara yang amat teruk, tapi itulah berlaku semasa COVID-19, semasa MCO. Dan faedah-faedah pekerja tadi Daniel pun sudah ada bawa contoh inisiatif kerajaan yang beli kepada semua frontliner, tetapi pekerja cleaner yang kerja di hospital kerajaan ataupun yang bekerja di COVID ward, mereka tidak diberi inisiatif oleh kerajaan sebab mereka tidak dikenali atau direcognize sebagai frontliner. So kami sekarang pun ada jalan satu kempen, jika awak boleh tengok di bawah. Kempen ini adalah cleaner juga frontliner. Okey, saudara-saudari boleh cari hashtag ini di semua social media. Kami ada buat satu kempen untuk memastikan semua cleaner-cleaner hospital kerajaan juga adalah salah satu frontliner. Harap boleh dapat sokong. Tapi soalan kedua daripada Daniel adalah bagaimana bantu pekerja, bukan sahaja pekerja hospital kerajaan tapi pekerja di tempat-tempat lain kerajaan. Saya rasa itu pun sangat penting sebab siap ini dia amat penting dan dia beri satu ilmu kepada pekerja. Sebab sebenarnya kebanyakan pekerja mereka tiada pengalaman atau ilmu untuk bagaimana nak menuntut hak-hak mereka. Dan dapat dengan sistem siap ini kita boleh dapat bagi bantuan serta-merta secara online, secara WhatsApp, secara tarian kepada mereka, info-info bagaimana boleh menuntut hak-hak mereka contoh di pejabat buruh atau pejabat berhubungan berusaha dan sebagainya. So ini adalah satu benda yang saya rasa amat penting untuk kaum pekerja. Yang poin kedua, dan saya rasa sistem siap ini bukan sahaja mereka memberi knowledge atau info-info kepada pekerja, tetapi sistem siap ini juga memperkasakan pekerja-pekerja. Bagaimana? Sebab ramai orang kata kenapa pekerja hak mereka sudah
ditarik, apa faedah-faedah mereka sudah ditarik, mereka ditindas. Kenapa mereka tak lawan? Bukan sebab mereka tak mau lawan. Sebenarnya kebanyakan mereka adalah pekerja tak tahu macam mana nak lawan. Bukan mereka tak mau, mereka tak tahu. So kebanyakan kami dapat tahu, kebanyakan selepas kami bagi info-info atau ilmu-ilmu bagaimana mereka boleh menuntut hak mereka atau faedah mereka melalui pejabat buruh atau melalui pejabat berusaha berhubungan, kebanyakan pekerja berani ke depan untuk buat menuntut hak-hak mereka atau faedah-faedah mereka yang telah ditolak atau ditarik balik dari majikan mereka. So saya nampak dengan sistem SEP ini bukan sahaja kita memberi ilmu atau info kepada kaum pekerja, tetapi kami juga boleh memperkasakan kaum pekerja dengan ilmu-ilmu yang diberi itu, dan mereka rasa akan rasa diperkasakan dan berani ke depan untuk melawan apa yang tidak adil terhadap mereka. Itu sahajalah komen saya. Terima kasih. Saya serah balik kepada Daniel. Terima kasih saudari. Begitu banyak penindasan yang berlaku sebenarnya terhadap Barisan Hadapan, dan kita sering tertanya kenapa hak pekerja Barisan Hadapan begitu dipinggirkan semasa kita harungi pandemik global ni. Namun harapnya golongan pekerja dapat diperkasakan dan menggunakan sepenuhnya lah sistem aduan pekerja dalam usaha mereka untuk menuntut kembali hak pekerja mereka. Terima kasih sekali lagi kepada Wakil Kesatuan Pekerja Swasta Hospital Kerajaan merangkap IRO mereka, Saudari Yishan. Terima kasih. Jadi jelas sekali daripada penerangan panelis kita sebelum ini bahawasanya golongan pekerja dan B40 lah terutamanya sedang mengalami kemerosotan hak yang semakin mendadak di tempat kerja, dan semakin hari berlalu semakin masalah ini menjadi semakin sulit. Dengan fakta daripada kerajaan yang meramalkan bahawa 2 juta orang akan hilang kerja di hujung 2020 seperti yang sudah dirumuskan oleh saudari Sri Ranjani tadi, ia telah mendesak JBKK untuk merasakan keperluan yang amat tinggi lah untuk mewujudkan satu mekanisme aduan versi talian yang untuk menangani jumlah peningkatan aduan yang diterima kami dan juga rakan organisasi kami yang lain. Oleh kerana itu, kami bersepakat untuk menubuhkan dan melancarkan satu sistem baharu, iaitu sistem aduan pekerja siap, singkatan untuk sistem aduan pekerja lah, dan akan bertujuan untuk membantu mereka menangani masalah yang mereka hadapi. Ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu, jadi kemuncak sidang media kita pada hari ini ialah perasmian siap. JBKK akan menayangkan satu video penerangan pendek sekaligus merasmikan dan melancarkan nombor telefon hotline siap. Saya pasti rakan media dan penonton mempunyai banyak persoalan mengenai siap setelah menonton video ringkas tadi. Jadi persoalan itu mungkin akan dijawab oleh panelis seterusnya, iaitu saudari Gita yang merupakan aktivis dan sukarelawan yang berpengalaman luas dalam membantu pekerja menangani masalah penindasan daripada majikan mereka. Beliau bersama dengan sekumpulan aktivis lain
telah mengemas kini sistem yang sedia ada dan memperbarui sistem itu kepada yang lebih moden, iaitu SIAP. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin menjemput saudara Gita untuk menerangkan apa itu SIAP dengan lebih terperinci. Dipersilakan. Okey, terima kasih saudara Daniel. Okey, so sebelum saya menjelaskan dengan lebih terperinci tentang SIAP, saya nak bagi sedikit latar belakang tentang macam mana kita memulakan sistem ini. So sebenarnya sistem SIAP ini ialah memang satu peningkat tarafan daripada sistem yang kita sedia ada, yang memang telah dimulakan dan dikenalikan oleh aktivis-aktivis yang ada di panel hari ini dan juga yang lain, dan memang telah lama cuba menasihatkan pekerja-pekerja macam mana nak apa langkah seterusnya kalau mereka ditindas di kerja. So SIAP ini ialah kita harapkan yang sistem ini akan menjadikan kerja kita lebih senang juga, sebab kita boleh rekod kes itu dengan lebih baik dan juga lebih senang untuk kita follow up dengan pekerja, dan kita tidak miss lah apa-apa pekerja yang ada masalah. Okay, so dengan tu saya nak start dengan maklumat. Apa itu maklumat sistem ini ya. So seperti saudara tengok di video tadi, so maklumat SIAP ini ditubuhkan, dimulakan ialah untuk mengurangkan kesan pandemik COVID-19. Ini kerana ialah sejak Mac tahun ini, kita memang menerima banyak komplain. Memang kerana COVID-19 ini memang banyak pekerja yang ada masalah, banyak pekerja yang hilang kerja, dan dan mereka tidak tahu apa nak buat. So SIAP ini kita cuba nak kurangkan kesan itu kepada pekerja lah. So mereka tahu apa langkah-langkah yang patut dibuat dan apa channel-channel yang boleh diambil. Yang kedua ialah untuk memperkasakan pekerja, memperkasakan pekerja untuk hak mereka. Kerana banyak pekerja, number satu kan, mengapa pihak majikan boleh mengambil kesempatan ialah kerana pekerja tidak tahu hak mereka, dan ini sangat penting. Dan di dalam satu bahagian SIAP ialah kita mahu memperkasakan kerja untuk membagi latihan kepada mereka supaya mereka tahu apa hak mereka, apa yang mereka boleh tuntuti, dan mereka tidak boleh ditindas. Dan yang terakhir, memang sistem ini ialah untuk kita mendokumentasikan kes-kes yang berkaitan dengan kesan COVID dan kes buruh, supaya kita boleh menggunakan statistik ini untuk disalurkan kepada pihak-pihak berkuasa lah. Okay, dan seterusnya, objektif. So objektif sistem ini sama, memperkasakan pekerja, merekodkan semua kes buruh, kerana kita menjangkakan yang kita akan menerima lebih banyak kes dengan pemulaan sistem ini, sebab lebih senang untuk pekerja menghubungi kita. Dan kita juga nak menggunakan statistik kes-kes ini untuk menambah baik polisi-polisi yang sedia ada sekarang ini, kerana ini sangat penting. Okay, dan seterusnya, okay, so apa masalah yang sedia ada sekarang ini dan bagaimana SIAP boleh mengatasi masalah ini? So masalah pertama ialah selalunya pekerja tidak tahu nak ke mana. So mereka ada problem, mereka ada masalah. Pekerja tak bayar gaji, tak ada caruman EPF, dihentikan kerja tiba-tiba, tapi mana nak pergi? Dan informasi ini tidak senang nak cari. So SIAP akan menasihati pekerja mengenai langkah-langkah yang boleh diambil seterusnya. So kita akan tengok kes yang mereka ada dan meneruskan dia lah. Masalah nombor 2, pekerja tidak memahami hak mereka dalam undang-undang buruh. So ini sangat-sangat penting. So kadang-kadang pekerja tahu mereka diberhentikan kerja, tapi tak tahu kalau itu betul ke tak, macam mana nak diberhentikan kerja, semua itu. So SIAP juga dengan aktivis kita, koordinator kita yang sedia ada, kita mengharapkan kita boleh
memperkasakan pekerja dengan hak mereka. Dan juga pekerja tidak mempunyai sumber untuk membela diri. So banyak kali pekerja yang nak lawan majikan ke nak lawan penindasan yang telah berlaku pada mereka, tidak ada merasakan dia sangat membebankan wang ke atau macam mana nak pergi. So siap juga dengan rangkaian kita dan jaringan NGO yang juga kita kerjasama dengan akan cuba bantu mengurangkan beban ini. Dan yang terakhir, pekerja tidak ada orang besar atau entiti untuk memperjuangkan isu kerja. So siap memang mencuba menjadi entiti itu kerana banyak kali sebab pekerja tidak mahu melanjutkan kes ini kan kerana mereka berasa sangat takut, mereka seorang diri. So kita mahu bagi support itu kepada pekerja supaya mereka tidak berasa bersendirian. Okay, so seterusnya ialah macam mana ini ialah soalan-soalan lazim tentang sistem ini. So yang video tadi banyak telah dijawab, tapi saya akan highlight sedikit apa soalan lazim yang melanjut ya. So apakah kes yang boleh dilaporkan kepada siap? And bolehkah and adakah kes itu akan ditujukan kepada pihak-pihak berkuasa yang berkenaan? So semua kes buruh tolong boleh dilaporkan kepada siap. Kes tolong call hotline kita, dan kes-kes yang boleh dilanjutkan akan disalurkan kepada Jabatan Tenaga Kerja atau Jabatan Perhubungan Perusahaan. So JTK atau JPP. Mengikut analisis yang kita buat tentang kes pekerja. Adakah siap servis percuma? Ya, dia ialah servis percuma untuk kaunseling ya. So kalau pekerja tidak pasti apa nak buat, adakah ini salah atau tak salah, tolong call juga kerana kita juga mahu membantu dalam itu. Okay, dan apakah jenis-jenis kes aduan? So semua masalah berkaitan dengan pekerjaan seperti pemberhentian kerja, gaji tak dibayar dan masalah lain. Waktu operasi hotline siap. Okay, so waktu operasi hotline siap, okay, kerana hotline ini dikendalikan oleh sukarelawan untuk sekarang ni. So untuk panggilan, waktu operasi dia ialah dari Isnin ke Jumaat pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang. Tetapi kalau puan atau tuan panggil hotline ni dan tidak dapat orang menjawab, tolong WhatsApp, boleh hantar voice note, tak ada masalah, dan itu ialah 24 jam, dan bila koordinator kami senang, kita mesti akan reply. Okay, so talian nombor hotline kami ialah 011 10 76 7989. Okay, dan paling yang last yang saya nak jelaskan ialah tentang aliran, macam mana sistem siap ini berfungsi ya. So pertama sekali, so siap akan mendapatkan satu kes. So pengadu akan call siap atau WhatsApp cakap, okay, majikan saya memberhentikan kerja saya, apa nak dibuat? So kes itu akan difilekan dalam sistem kita. Lepas itu, kes itu akan disalurkan kepada koordinator JPKK yang paling dekat dengan pengadu. So katakan pengadu itu bekerja di KL, so koordinator di KL akan mengambil kes itu. Dan seterusnya, koordinator itu akan berjumpa dengan pengadu untuk menasihatikan mereka macam mana apa langkah seterusnya, dan hendak menyalurkan kes ini ke mana, ke jabatan mana. Setelah itu kita akan pergi ke JTK atau JPP. Selepas itu kita akan file kes dan apa penyelesaian yang kita boleh rasa boleh dapat daripada kes ini.
dan kes itu akan direkodkan dalam sistem kita dan itu ialah penutupan kes lah. So kes itu akan disimpan dalam database kita untuk dirujuk. Katakan nanti ada kena buka semula kes ini atau mana-mana, kita boleh ada satu rekod yang pengadu ni telah membuat aduan dan semua butiran akan ada di situ. So itu saja tentang secara ringkas tentang sistem ini. So terima kasih. Saudara Daniel, saya rasa tengah mungkin ya. Maaf sekali lagi, saya buta IT. Jadi harapnya persoalan penonton yang masih belum terjawab tadi telah dijawab oleh saudari Gita, penyelaras siap. Namun saya faham mesti ada penonton yang masih terlepas dengar ataupun kurang faham penjelasan Gita, dan ia memerlukan penerangan daripada kami lah. Tapi sebelum tu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Gita kerana atas penjelasan tersebut. Jadi saya buka soalan kepada rakan media dan penonton. Kalau masih ada benda yang kurang jelas, silakan untuk bertanya. Saya akan mulakan dengan soalan daripada banyak komen yang sebenarnya kita terima hari ini daripada publik. Soalan pertama yang saya ingin sentuh adalah daripada Adrian Pereira. Dia bertanya bagaimana kita plan untuk menyenarai hitamkan kontraktor yang berkemungkinan juga GLC yang banyak pekerja cleaner dan juga yang berada di bawah naungan mereka lah. Saya rasa soalan ini boleh dijawab sama ada oleh saudari Sivanjani ataupun saudari Gishan. Persilakan kalau ada apa-apa yang ingin ditambah. Kalau mungkin boleh cuba, lepas tu Ihsan boleh tambah. Okay, kalau kita tengok soalannya tanya macam inilah. Dia main contractors, lepas tu dia bagi subcon. Label suppliers lah. So saya rasa yang ini kita memang tidak setuju konsep ini. Konsep ini memang tidak setuju di mana companies yang terlibat pula lebih-lebih lagi GLCs yang lebih terdekat dengan kerajaan pula. So ini memang sesuatu yang perlu kita berjuanglah untuk macam mana kita nak hapuskan sistem macam ini. Saya rasa itu adalah matlamat utama JPKK, apa yang kita sedang buat dalam kempen-kempen kita selama ini. Dan juga kalau kita tengok ada dalam Akta Kerja, ini adalah satu undang-undang yang dipinda dalam Akta Kerja pada tahun 2008. Saya rasa sebab sebelum ini dan sehingga sekarang pun labor suppliers memang secara tidak formal pun memang berlaku. Tetapi apabila kerajaan datang untuk meminda undang-undang dalam Akta Kerja pada tahun 2008, dia telah recognize, dia telah memberi pengiktirafan kepada orang tengah ni, labor suppliers ini. So yang ini adalah satu masalah policy, masalah di mana kerajaan sendiri telah memberi iktiraf untuk orang-orang tengah ni. So sekarang kita kena tukar polisi-polisi macam ni. Kita perlu membawa tuntutan kita kepada kerajaan untuk membuat perubahan dalam pindaan dalam undang-undang macam ni. Saya rasa ini memang ada dalam salah satu tuntutan di bawah JPKK dan perlukan lebih tenaga dan juga lebih kerja lah. Sebab perubahannya selalunya tidak berlaku begitu cepat. Dia mengambil masa yang lama dan juga perlukan banyak kerja kena buat. So memang kita memang bantah, kita memang tidak setuju dengan yang ini, kontraktor, labor contractors or even the middle person exist. Kita memang mahu pekerjaan langsung. Baru kita boleh hentikan sebarang penindasan yang berlaku kepada pekerja lah. So mungkin Ihsan kalau you nak tambah apa-apa boleh. Silakan saudari. Ihsan juga boleh tambah pasal persoalan baru daripada Adrian juga. Kenapa GLC terlibat dengan penindasan seperti ini? Memalukan Malaysia. Okey, terima kasih Jani dengan Daniel dan juga Adrian. Ya betul, saya amat setuju dengan Adrian. Mereka memang amat memalukan lah. Memalukan bukan sahaja Malaysia dan memalukan semua orang.
kenapa satu GLC yang government link company mereka boleh buat demikian, penitasan terhadap hak pekerja yang cukup kau lah saya kata dengan cara ini kan. Lepas tu Adrian dalam komen baru ini dia pun ada kata bahawa mereka kenapa mereka mess up dengan hak pekerja lah. Saya rasa ini kena balik dengan dan Adrian pun ada kata kami perlu name and shame, bagi nama ini GLC lepas tu nak memalukan mereka. Tapi saya tak pasti nak memalukan mereka dengan cara mana. Tapi saya rasa adalah satu benda yang sangat penting. Kenapa kita kena balik kenapa GLC ditubuhkan? Adakah GLC ditubuhkan untuk niat membantu atau untuk apa niat dia? Tapi selepas ni kita tahu niat GLC adalah untuk membantu kroni-kroni lah pada masa itu. Tapi sampai sekarang pun sama. So adakah GLC yang membantu kroni ini betul-betul jaga hak pekerja? Saya tidak rasa lah. Dan semasa itu penumpuhan GLC ini sebab dia untuk kroni. Itu sebab mereka tiada menetap satu standard atau regulation untuk menghadkan atau sesuatu untuk regulate GLC ini supaya mereka kena ikut sesuatu standard. Kalau kita pada masa itu kita ada set satu standard, so saya rasa apa yang kita kerja sekarang kita kena ada satu regulation atau standard terhadap GLC ini compare dengan syarikat private yang lain. Contoh salah satu adalah bagaimana you kena jaga hak pekerja awak, terutamanya hak pekerja bawahan, hak pekerja yang gaji minimum. Bagaimana you jaga hak, adakah ataupun you jaga hak management level sahaja, bos-bos besar punya level, bahawa pekerja bawah macam mana you jaga. So ini kita tak ada regulate. So saya rasa salah satu kerja yang kita perlu buat adalah untuk untuk push lah kerajaan bahawa perlu ada satu standard macam ini terhadap GLC, supaya GLC yang dapat kontrak-kontrak dari agensi kerajaan, mereka tidak boleh buat sebarang penitasan terhadap pekerja. Jika berlaku atau kes penintasan terhadap pekerja, kontrak mereka akan ditarik balik. Saya rasa ini satu tenda atau punishment yang tidak pernah dijalankan di dalam kontrak-kontrak kerajaan terhadap GLC lah. So saya rasa kita perlu ada satu penguatkuasaan terhadap undang-undang macam ini. Itu pandangan saya lah. Terima kasih. Saya setuju dengan pandangan Saudara Ishan tadi. Memang GLC nampak macam entiti yang berada di atas undang-undang lah. Tambah pula dengan isu yang hari itu kita dengar penindasan yang dilakukan terhadap pekerja-pekerja berhadapan hadapan di hospital-hospital area utara, betul? Ya, jadi soalan yang mungkin kena mengena juga dengan penjelasan tadi daripada Dora Saimi 7, banyak isu pekerja tiada usaha politik atau political will, maupun ramai ahli dan juga tak ramai ahli politik yang mahu angkat isu-isu pekerja ni. Bagaimana JPKK boleh tekankan isu ini juga? Saya rasa SIAP merupakan salah satu inisiatif permulaan lah untuk bagaimana kita nak tekankan isu ini dengan rekod-rekod yang kami akan simpan daripada SIAP. Dan saya percaya yang Saudari Gita boleh terangkan apa yang kita akan buat dengan rekod penyimpanan aduan kes dalam sistem aduan pekerja. Dipersilakan Saudari Gita. Okay. So soalan Encik Dora Saimi 7, bagaimana cuba kita dengan Kristi. So sistem SIAP ialah satu permulaan, dan apa kita hendak buat ialah definitely dalam masa beberapa bulan atau tahun, bila kita sudah dapat begitu banyak statistik, kita ada bukti kukuh berapa banyak pekerja yang susah di bawah sistem kontrak. Ini paling penting. Dan JPKK juga sebelum ini sudah pun buat satu research paper yang sangat mendalam, dan itu juga kita akan mula publish lah dia punya results yang kita dapat. Berapa banyak gaji yang dibayar kepada frontliner, cleaner,
dan berapa banyak duit yang diambil oleh kontraktor, semua itu memang kita sudah buat research. Dan satu lagi disebabkan kita jaringan ini sangat penting ya, sebab itu kita menggalakkan banyak lagi pekerja untuk join. Ialah sebagai satu jaringan, kita juga pernah blacklist kontraktor, submitkan nama-nama kepada kerajaan, dan untuk blacklist kontraktor yang memang menyalahgunakan kuasa mereka. So ini adalah satu benda yang kita boleh buat lah. So yeah. Terima kasih Saudara Ishan. Kita ada juga menerima soalan yang datang daripada media City Plus FM. Adakah perkhidmatan ini percuma? Saya rasa soalan ini dah dijawab tadi, tapi mungkin dia terlepas dengar. Dan apakah perbezaan ia dengan agensi-agensi kerajaan seperti Jabatan Tenaga Kerja? Dan juga saya ingin gabungkan soalan ini dengan yang termasuk dalam FAQ tadi. Bagaimana untuk menghubungi SIAP dan adakah ia 24 jam? Dan bagaimana data-data ini akan digunakan untuk menyelesaikan masalah pekerja? Dipersilakan sekali lagi mungkin saudari Gita dan saudari Sivaranjani, kalau ada apa-apa yang ingin ditambah, silakan unmute mic dan sila tambah. Saya cuba saudara Daniel, mungkin later Gita juga boleh tambah bagaimana ia boleh berbeza dengan JTK. Saya rasa kebanyakan pekerja ada banyak kritikan terhadap JTK. Saya perlu cakap juga sebab kita ada banyak pengalaman bagaimana kita kerja dengan JTK. Satu, saya rasa mereka tidak berpegang hotline di mana pekerja boleh panggil untuk mendapat nasihat dengan senang. Itu bukan satu urusan yang senang. So saya rasa kita sekarang lebih memudahkan pekerja untuk berhubung dan mendapat nasihat. So saya rasa akses itu adalah lebih luas kalau kita compare dengan JTK. Ya betul, walaupun JTK adalah satu agensi kerajaan dan mereka ada lebih kuasa untuk menyelesaikan masalah daripada kita, tapi saya rasa untuk pekerja yang paling penting adalah akses. Adakah mereka easily boleh akses? Adakah mereka easily boleh dapat nasihat? Adakah mereka easily memperolehi pilihan yang ada kepada mereka? Saya rasa itu adalah satu isu yang paling utama dan paling asas. Saya rasa kita punya hotline, kita punya SIAP ni, program ini, sistem ini mewujudkan platform itu. So dari segi itu, saya rasa kita berbeza daripada JTK. Tetapi walaupun kita cakap kita berbeza daripada JTK, pada satu masa, pada satu tahap, kita juga kalau perlukan memfailkan kes, kita masih juga perlu mendekati JTK. Saya rasa kita lebih kepada primary source lah untuk pekerja. Primary source itu sumber utama mereka untuk mendapat nasihat. Dan seterusnya mereka masih boleh pergi ke JTK. Dan juga kalau kita tengok sebenarnya kita ni sedang membantu kerajaan. Mengurangkan sebenarnya beban kerja mereka. So saya rasa itu kita kena recognize lah, kita kena iktiraf itu. So kita memang mengambil sebahagian daripada beban kerja kerajaan. Kita sedang memberi satu lebih senang untuk memudahkan kerja mereka. Mungkin saudara kita ada apa-apa nak tambah tentang perbezaan ataupun juga mungkin penerangan tentang apa yang kita akan buat dengan database setelah dikumpulkan. So saya setuju dengan saudari Sivaranjani. Memang kita tengah kena saya ingat pekerja kena tahu semua kes yang kita dapat memang kita kena menyalurkan kepada pihak kerajaan ya, JTK ke JPP. So itu sangat penting untuk mereka faham. Okay, so dan memang kita tengah bekerjasama dengan mereka. Dan apa kita nak buat dengan data ni? So salah satu benda yang sangat penting untuk katakan kita nak buat penyelidikan, nak buat statistik, nak buat recommendation pada kerajaan, bagaimana nak ubah polisi, kita kena ada bukti. So sistem sekarang ini memang berkesan, tetapi dia tidak sistematik. So kita tak boleh rekod berapa banyak pekerja dapat yang kita terima. Kerja dia terlalu membebankan sekarang ini.
So dengan sistem ini semua online, senang. Dan itu ialah main point untuk kenapa kita nak rekodkan. Dan juga kita bimbang sekarang ini yang kita maybe kerana semua koordinator kita ialah sukarelawan. So kita bimbang sekarang ini banyak koordinator tidak ada dia miss call, tidak dihubungi balik kerana mereka kerja. So dengan sistem sekarang ni dia akan direkodkan. So kita sentiasa ada rekod siapa yang telah menghubungi kita, senang untuk kita get back to them. So itu kita ingat memang akan lebih baiklah sistem ini. Terima kasih saudari-saudari. Kita ada terima soalan sikit panjang daripada saudara Vira Singgem. Dia bertanya, adakah betul untuk menggunakan pengawal keselamatan di pintu hadapan kilang? Ini lebih pada soalan situasi lah. Di pintu hadapan, adakah majikan meminggirkan kepentingan kesihatan pekerja compare dengan meletakkan mereka sebagai barisan hadapan, meletakkan mereka menghadapi risiko pandemik lah, senang kata. Mungkin soalan ini boleh dijawab oleh mana-mana panel. Saya buka sidang kepada semua panel mungkin untuk jawab soalan ini. Dipersilakan. So dari Ishan nak jawab? Saya rasa Jani. Saya rasa keselamatan mereka memang amat dijejas sebab kami nampak mereka hanya diberi satu mask dan kami sebenarnya tiada data satu topi mask lah yang biasa. Kadang-kadang kalau kita masuk kedai dia ada lagi satu cover plastik di hadapan mereka kan. So itulah adalah kita katakan adalah double protection terhadap pekerja lah. Tetapi kebanyakan pengawal keselamatan kita tak nampak. Mereka hanya diberi satu mask dan menurut pengalaman kami sebenarnya banyak majikan mereka tak bekalkan topi mask yang mencukupi. Kebanyakan pengawal keselamatan mereka mungkin hanya dapat satu topi mask satu hari sahaja. So ini sebenarnya amat tidak mencukupi lah. Dan ini juga amat menjejas mereka punya keselamatan mereka. So saya rasa ini yang kami memang lack of fikir tentang keselamatan mereka sebab kami fikir frontliner kan, tapi sebenarnya mereka mereka adalah salah satu golongan yang tiap-tiap hari jumpa banyak orang, bukan satu dua orang, tapi mereka jumpa banyak orang semasa mereka ambil suhu badan dan sebagainya, tetapi protection terhadap mereka yang tidak mencukupi lah. So I think jika sesiapa yang kerja di bidang guard, bolehlah hubungi siap hubungi hotline siap jika ada sebarang soalan tentang keselamatan mereka lah, dan kami boleh bincang bagaimana kita boleh meningkatkan itu keselamatan terhadap mereka. Terima kasih Ishan. Saya juga ada menerima soalan daripada WhatsApp private saya daripada pekerja yang kita ada bekerja bersama sebelum ini, nama dia Sani. Jadi bolehkah Sani ingin tanya, bolehkah majikan potong gaji kerana COVID? Dan macam mana saya nak buat aduan, dia tanya. Mungkin soalan ini saya akan berikan kepada si Baranjani untuk berikan jawapan. Sorry saya minta maaf Daniel, soalan yang mana satu? Soalan apa ya tadi? Soalan ni saya dapat daripada WhatsApp lah, daripada Sani. Dia tanya, boleh ke majikan potong gaji sebenarnya masa pandemik, dan boleh ke saya buat aduan tentang potongan gaji tersebut? Adakah tak sah? Itu soalan dia. Jawapan singkat adalah tidak boleh potong gaji.
tanpa persetujuan pekerja, dan pekerja pun saya rasa dalam masa pandemik ini tak akan bagi persetujuan pun. So kebanyakan masa adalah atas ugutan. Majikan mengugut pekerja untuk bersetuju apa-apa dalam potongan gaji dan memang ia tidak sah. Mereka boleh menghubungi hotline kita, kita boleh membantu mereka. Betul. Tak sampai 1 jam kita dah terima macam-macam aduan sebenarnya dalam Siap. Satu lagi aduan adalah daripada Shanmu Ganathan. Juga daripada WhatsApp saya. Dia cakap, saya dan kawan-kawan majikan cakap nak hentikan kerja. Boleh ke bantu kami dapatkan kerja ataupun dapatkan pampasan? Sebab sekarang susah nak cari kerja baru. Minta tolong, dia cakap. Jadi mungkin panelis-panelis boleh berikan pendapat tentang masalah yang dihadapi oleh Shanmu Ganathan. Mungkin kita boleh start dengan saudari Gita lah. Atau kemudian saudari Ishan akan terangkan mungkin dari pengalaman beliau apa yang beliau akan buat untuk tangani masalah ini. Silakan. Okay, so pampasan kalau pekerja itu kita kena tengok kes lah. So kalau pekerja diberhentikan kerja dengan alasan yang tidak munasabah, ya, memang itu yang kita akan memperjuangkan, pampasan dan semua itulah. Dan memang itu ada peruntukannya di dalam Undang-Undang Buruh Malaysia. Setakat mencari kerja baru, so itu bukan satu matlamat Siap, tapi kerana kita ada jaringan kumpulan-kumpulan, kalau ada pekerjaan atau peluang-peluang yang sebenarnya kita akan mesti share lah. Sebab itu sekali lagi sangat penting untuk ada jaringan seperti ini. Supaya mereka tidak berjuang berserang diri. So itu sangat penting lah. Itu saja. Sekali lagi soalan saya ingin ulangi kepada penonton dan juga mungkin terlepas dengar. Tadi Mr. Shanmu Ganathan ada tanya macam mana boleh ke Siap cari pampasan dan juga carikan kerja baru. Tapi tadi saudara Gita dah jelaskan. Sekarang saya nak tanya kepada Yishan soalan yang sama juga. Adakah kes-kes ni berlaku kepada pekerja baris hadapan, pembuangan kerja tidak sah dan potongan gaji yang tidak sah? Silakan. Kami memang ada contoh ada pekerja-pekerja yang tidak diberi kontrak semasa mereka tukar kontraktor yang baru. So kami memang ada dapat bantuan ini dan juga kita nak lawan kes-kes inilah. So memang ada semasa COVID-19 memang ada banyak kes yang seperti macam inilah. Dan tapi sebab untuk bagi kesatuan pekerja swasta di hospital kerajaan, sebab kami ada kesatuan, itulah sebab kesatuan akan ke depan dan akan membawa mereka untuk melawankan isu-isu inilah. Tapi apa yang saya lagi concern adalah kepada pekerja kontrak di kerajaan yang tiada kesatuan, bagaimana mereka nak lawan benda ini yang tidak membantu. Mungkin boleh hubungi Siap sebab benda ni sangat kompleks lah. Macam tadi kita pun ada cakapkan, dia ada situasi, ada berbagai siranya, so kompleks, kita tak dapat jawab dalam sidang media ini dengan pendek. So kalau ada apa soalan yang para saudari-saudari yang sekarang ada atau tak pasti apa-apa, boleh tarian hotline Siap, WhatsApp dan sebagainya. Dan saya rasa satu penting adalah dia ada memberi semua bahasa yang boleh lah. So jika saudara-saudari yang lebih baik dari mungkin dalam bahasa Tamil atau bahasa Mandarin, kami pun juga ada koordinator penyelia untuk bahasa-bahasa tersebut. So jangan risau sebab tak pandai cakap apa-apa bahasa lah. So apa bahasa pun boleh. Bahasa Malaysia lah, ialah Malaysia, bahasa Jerman ke macam kita pun tak tahu kan, tapi kami akan cuba. Okay, so itulah saya nak tambah. Terima kasih Ishan. Kita juga ada terima soalan daripada Syahriman Abdul Rahman. Dia bertanya, adakah golongan pekerja berjawatan eksekutif layak join JPKK ini? Saya rasa saudari Sivaranjani boleh jawab soalan ni dengan ringkas.
Secara ringkas saya cakap tak boleh. sebab jaringan pekerja kontrak ni dia ada kategori pekerja lah. Tapi kalau bila ada masalah, mana-mana pekerja yang ada masalah boleh hubungi kita punya hotline. So tiada masalah. Masih kita akan memberi servis lah. Perkhidmatan kita memang akan ada kepada mana-mana pekerja yang ditindas, didiskriminasi, kita boleh bantu mereka. Betul. Dan selalunya eksekutif bukan golongan yang ditindas lah. Selalunya yang melakukan penindasan itu adalah golongan eksekutif. Tapi soalan seterusnya adalah daripada Yu Chan, adakah maklumat yang diberikan kepada SIAP ini selamat? Sebab saya faham pekerja-pekerja mestilah takut daripada ancaman daripada majikan. Mungkin majikan gunakan polis untuk menggugat pekerja yang cuba membuat aduan lah. Jadi mungkin saudara Gita boleh terangkan keselamatan dan security dan juga privacy data yang kita akan collect daripada pekerja nanti. Okay, so semua data yang kita collect dalam kita punya form akan ditahu oleh pekerja sendiri. Dan mereka akan ada kopi juga kalau mereka mahu, dan kita takkan semua maklumat ni tidak akan dikongsi dengan siapa-siapa lagi lah. Dan kalau kes ini perlu disalurkan kepada pihak berkuasa, itu akan dilakukan selepas mendapat kebenaran daripada pengadu. So mereka tidak perlu memberi kita maklumat yang mereka tidak mahu, dan kita hanya mengambil maklumat yang amat penting. Maknanya tarikh bekerja, nama mereka, tempat address untuk tahu di mana kebanyakan penindasan ini berlaku, semua itulah. Terima kasih Gita. Kita juga ada menerima soalan daripada wartawan Malaysia Kini, Fion Yap Hong Leng, yang bertanya, adakah pekerja awam boleh akses database SIAP ini? Saya rasa pekerja awam tak boleh akses kerana ada banyak maklumat sensitif yang tidak boleh didedahkan. Seperti yang saya dah terangkan tadi, mungkin majikan akan gunakan maklumat itu untuk memeras ugut pekerja. Mungkin juga saudara-saudari yang lain boleh tambah, adakah kenapa publik tak boleh akses sistem SIAP ini? Okay, so memang betul lah saudara Daniel, memang sistem SIAP ini tidak boleh akses oleh public. Dia hanya boleh diakses oleh koordinator JPKK bila kita ada kes yang diterima. So ya, memang sebab yang saudara Daniel kata tu memang betul lah. Kita tak nak pekerja diugut dan semua itulah. Saya terima soalan secara personal message daripada Siti Aisyah, pekerja yang ada dalam JPKK sebelum ni. Dia bertanya, adakah khidmat SIAP ini untuk pekerja tempatan sahaja ataupun dibuka untuk pekerja migran? Soalan ini saya akan buka kepada semua panelis untuk menjawab. So so sistem SIAP ini memang untuk semua pekerja. So even pekerja bukan warga negara boleh menghubungi kita dan kita akan menasihati mereka apa yang boleh dibuat. Baiklah, saya rasa saya ingin membuka mungkin soalan terakhir. Kalau ada penonton yang ingin bertanyakan soalan-soalan yang masih belum terjawab lagi, silakan. Saya percaya yang penonton semua sudah faham apakah itu sistem SIAP dan bagaimana ia berfungsi, siapa yang ia berkhidmat untuk, dan juga apakah solusi yang akan kami gunakan daripada data-data yang kami simpan. Mungkin sekali lagi saya akan cek ruangan komen kalau ada soalan. Kalau tak ada, macam tu, demikianlah. Dengan itu selesailah sidang media kita pada hari ini. Saya ingin meminta maaf atas kekurangan dan kesilapan kami.
sepanjang sidang ini kerana kami bukan tak biasa dengan platform ini, dan sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada badan-badan organisasi yang banyak membantu dan menyokong JPKK, Jerit, Kesatuan Pekerja Swasta Hospital Kerajaan, The Atlantic Institute dan juga The Equity Initiative dalam penubuhan siap ni lah. Dan juga tak lupa juga kepada penonton, rakan media yang hadir, rakan seperjuangan kami seperti rakan-rakan pengawal keselamatan, cleaner, salam perjuangan. Terima kasih. Itu saja sidang kita pada hari ini. Terima kasih kerana join kami. Bye-bye.